Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negaraku Malaysia. Saya Sharna Sabri. Terima kasih kerana memilih RTM sebagai saluran pilihan anda dan seperti biasa kita bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramlee, Kuching, Sarawak. Kami bawakan rancangan Nang Rindu dari Bumi Kenyalang. Dan seperti biasa kepada penonton Nang Rindu, anda juga boleh mengikuti Nang Rindu ini menerusi myclick.rtm.gov.my ataupun boleh ikuti kami dalam Facebook ya untuk mengikuti perkembangan kami. Dan setelah berlangsungnya pada 22 Julai yang lalu Hari Sarawak, dan inilah yang perlu kita pertahankan identiti negara dan juga negeri kita dan juga jati diri bangsa kita. Dan salah satu seni tradisi yang perlu dipertahankan agar tidak pupus di telan zaman bagi masyarakat Iban di Sarawak ini ialah Tatu Iban. Dan inilah yang akan kita perincikan bersama dengan tetamu kami pada petang ini iaitu Encik Lasles Manjah yang merupakan peminat Tatu Iban. Selamat datang ke Nang Rindu. Selamat datang, Sabrina. Apa khabar? Bagus. Ya. Jadi mungkin ramai yang ingin mengenali lebih lanjut lagi tentang seni tradisi Tatu Iban ini. Jadi apakah signifikan Tatu Iban ini kepada masyarakat Iban di Sarawak? Terlebih dahulu saya terima kasih kepada Rindu program tu dijemput oleh Shanas. Pernah nangga Nang Rindu sih sebelum tu? Ada. Yang macam tu. Okay. Tentang tatu ataupun ada kedak sesolah pada pantak ke apa-apa. Jadi sebenarnya Tatu Iban tu dikenali, didengar oleh di Sarawak ni, mungkin ada tempat lain. Dalam golongan kaum Iban, keluarga Iban, dia orang lebih berpantak ataupun bertatu. Jadi tatu ni satu sebagai yang Iban ni macam dia minat, it's not art, you know, kata orang. Jadi dia minat. Jadi pada masa tu yang dulu dia orang tak pakai baju, yang pakai, you know, sirat kata orang, yang kain tu. Jadi it's one pakai to beautify your apa nama tu? The body. Jadi bermacam-macam cara dia orang buat apa-apa tu lah. They have a lot. Dan secara maklumat saya mengatakan bahawa pada masa dahulu ya masyarakat Iban menjadikan tatu sebagai simbol untuk merekod atau menceritakan pengalaman, pengembaraan dan juga pencapaian seseorang. Apa pendapat anda? Itu memang dia. Ia terpulang kepada seseorang. Tatu ni tadi dia bukan untuk orang Dayak Iban, dia pun ada orang Ulu juga. Jadi oleh kerana dia punya tatu berbeza. Jadi terpulang kepada seseorang yang apa sebab dia orang nak buat. Jadi di sebalik tatu itu ada simbol penceritaan. Ada juga. Ya, maksud saya tadi ia terpulang kepada individu. Terpulang kepada individu sama ada dia nak ukiran bagaimana dan sebagainya. Dan corak-corak yang tertentu bagaimana? Ada yang di leher, ataupun di lengan, ataupun di bahu, ataupun di mana-mana tempat di badan, di belakang, di depan, di seluruh badan. Ya. Selalunya kebiasaan yang menurut pandangan saya selalu melihat kalau untuk masyarakat Iban dan juga masyarakat yang lain, selalunya terdapat di bahu. Di bahu? Ya. Jadi ada juga. Untuk Encik sendiri bagaimana? Saya ada tatu sendiri. Okay. Oleh kerana saya satu orang minat. Okay. Boleh saya Di izinkan? mana tatu? Di apa nama? Di lengan, di bahu. Okay. Dan kenapa memilih corak ini? Sekarang ataupun kalau kita berbincang pasal tatu di Borneo, di Sarawak, golongan Iban, bunga terong, ini bunga terong. Ini yang terpaling apa nama tadi, yang terpaling popular, bunga terong. Apa simboliknya? Simboliknya bahu kena dia bunga terong dia bulat kan? Jadi dia punya design memang sesuai untuk tempat ni, bunga terong. Bunga terong tu selalu buah terong tu yang dalam Iban makanan memang dia sedap. Bunga sedap. Okey. Jadi di sini dia apa nama dia ketam speed. Apa nama? Crab. Ketam. Ketam. Jadi diubah suai supayanya artistik ditengok macam berbentuk yang cantik lah. Inilah dia macam apa nama? Tergantung kepada individu dan bagi Encik Lasles ini memilih terung dan juga ketam. Okey. Ada juga yang menyatakan bahawa setiap
masyarakat Iban ataupun lelaki Iban ini dikatakan memiliki sifat ataupun bersifat kepelawanannya lebih terselah kalau memiliki tatu. Betul ke tidak? Betul. Hanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Oh, that's the best part. Ngagak kelingai, bisik sekedaknya kena ngias tubuh. Lalu bisik sekedaknya dikena mandang ke orangnya udah mujur tuliah ke musuh. Kena mandang ke orangnya udah pergi ngelangkah tasik. Kena mandang ke orangnya udah datai ke tempat sitik laban mayuh Iban ke pergi. Sejak datai ke menua sitik, sudah ngagak kelingai sitik. Nyadi guna ya, di semok sudah ya karam, di tasik, sudah ikan tu, bunsu kemian, bunsu kenali tu, bunsu duyung tu, nulung hidup sudah ngambil sudah nak lemas di tasik, lalu nganjuang sudah ya sangkai ke dia. Yang lainnya guna sekedok ukir kedegagak orang kelio buat tubuh sudah. Yang lain ke kemayu hari tu bisik kuningo. Nanti anda ukir Iban, orang kekak pergi, dulu tidak ngagak kelingai. Orang kekak gawak, jadi sedadu, jadi polis, dulu tidak ngagak kelingai. Laban kena masuk ke kebal, kena masuk ke pengaruh ngasuh kering, kena masuk ke pengaruh kompol bedil, pengaruh penunduk. Awak ke sidak ya lebuh, gulai, buat menua orang, sidak ya bisik sakang, tidak bisik kena nyaga tu buat teripu. Itu dia sedikit informasi tentang tatu Iban dan pada masa dahulu juga ya tatu ini dia anggap sebagai lambang kejantanan, kepahlawanan, kemenangan perang, mengangkat status seseorang lelaki setelah mengecapi kejayaan. Jadi sejauh mana benar apa yang dikatakan ini, Cik? Cik, memang benar. Ya. Memang benar. Itu kebanyakan cerita yang didengar tadi, yang orang lama, orang bak kata orang Kelia, orang lama. Banyak ceritanya, banyak arti signifikannya tadi dalam kepahlawanan. Itulah saya, kalau ya masuk pakai apa nama tatu, bertatu di badannya, dia masuk sejenis ajaib, apa indah semua itu, betul? Jadi, tapi di moden ni, kebanyakan orang muda dia suka desain tu je. Dia tak tahu dengan apa yang orang lama yang nak jadi soldadu, polis, jadi tentera apa nak memperjuangkan. Itu dulu. Itu dulu. Jadi di bawah ke moden ni dia tidak. Dan untuk Encik Lester sendiri, bagaimana anda mula meminati seni tradisi tatu Iban ini? Itu pada masa tahun 80-an, the late 80s, akhir 80-an. Yeah. Saya ada jumpa satu kawan. Dia bernama, selalu dipanggil oleh Apai. Nama dia sebenarnya Peter John. Jadi kami dua berjumpa. Jadi dia ada tatu, dia saya minat. Hujung-hujung, minat sama minat, benda tu akan jadi. Pada masa tu saya belum ada. Jadi saya tengok dia rekomen, saya minat, saya terus bertatu. Tetapi pada masa tu tak ada yang pakai original yang tatuk kata orang, yang pakai itu jarum tu. Pada 80-an tatu pada masa tu hampir pupus di kalangan orang muda. Jadi lepas tu kami dua pergi tempat kedai, ada orang Cina yang berniaga yang pakai mesin. Jadi saya punya ni pakai mesin dan saya buat semuanya. Berapa lama tu untuk mencacah tatu? Ya terpulang agak-agak berapa besar, berapa kecil dan berapa rumitnya. Agak-agak macam setengah jam, 45 minit. Dan untuk Encik sendiri? Saya punya yang di tangan ni tadi, agak-agak macam setengah jam. Setengah jam ya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa wanita Iban, tatu ini melambangkan kedudukan sosial dan pencapaian mereka dalam kemahiran menenun, menari atau menyanyi. Jadi kita nak tahu sejauh mana betulnya cara maklumat yang saya peroleh daripada utusan Borneo ini yang bertarikh 10 Mei 2014. Cik, memang betul. Cerita ni orang dulu memang ada signifikannya. Ada signifikannya ya. Jadi sekarang orang muda kena sekarang yang menyambung-nyambung tatu ni kerana dia orang tak tahu perkara ni.
Yang lebih mendalam mungkin ada orang dapat bercerita, orang pakar-pakar lah. Ya. Jadi sebenarnya dulu kalau kita nak jadi orang yang dikenali sebagai, dia perlu ada, kita cakap, ada bermiring, ada unsur-unsur ritualnya. Ya. Itu ada banyak. Memang ada dululah. Ya. Tapi sekarang orang moden, kalau tengok di bandar, kebanyakan ada orang lelaki sekarang tengok, lihat, dia orang minat. Sebenarnya dia orang tidak sedalam-dalamnya arti, memandang arti ni perkara ni. Dia orang hanya minat, okey, sebagai orang Dayak, Ya. bertatu, boleh tengok macam orang lama kan, they love the art. Ya, adalah satu seni tradisi yang perlu dipertahankan agar tidak pupus di telan zaman. Dan walau bagaimanapun kita akan teruskan perbincangan kita mengenai Tatu Iban ini bersama dengan Cik Lasles Manjah yang merupakan peminat Tatu Iban hanya selepas ini. Jadi kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jadi kita itu kak mantang igat pedet bawian hanya di segi adat kita mengawak pandang tu depun ke kita kena ngok miriang untuk besi kencengan gigi besi lemai ku kering. Jadi tiap kali orang berengkah ngagak kelingai, dulu orang tak tahu tak miriang. Jadi itu sebengkah pengawak ke Buna Benar, laban lebuh lemambang, ke dasuh miau piriang, yo ngangau korang, baka sidak keliang bunga nungiang, sidak sempurai muntik gerai, sidak lajo bunga Jawa, nyo orang panggau, lalu Iban segi Arab orang panggau, tahu nyupung, tahu manduang, tahu kilau, tahu medok sidak yo. Dah pilih ni ya, tahu biau dah. Megang piring. Nyelip kenyok dah. Aku kediri bermua kita ke bandi duduk ketuguang megai selanjau hijau manak sabuang. Nak maku tulisi. Jadi utai perengkau piring nak tahu nak cukup. Maka asi aman, asi hulut, telur, letup, ngau, pinang Syria, Makau. Nyok sekedok perengkau piring kendok tahu nak bisi sebuah miriang ke orang ketok ngagak kelingai. Saya Itu dia, menarik sekali ya. Upacara miring yang dilakukan untuk tatu yang dilakukan secara tradisional ya. Encik, dan kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Auditorium P.Ramlee Kuching Sarawak dalam rancangan Berbicara yang kami bawakan dari Bumi Kenyalang Nang Rindu. Saya Syarna Sabri, dan kepada penonton Nang Rindu, anda juga boleh menonton Nang Rindu ini menerusi myclick.rtm.gov.my. Dan saya masih lagi bersama dengan peminat Tatu Iban iaitu Encik Lasles. Dan apabila kita lihat tentang begitu menarik dan uniknya seni tradisi ini, pastinya kita nak tahu lebih lanjutlah tentang antara pantang larang tatu. Dia ada. Melakukan tatu ini. Dia ada pantang larang. Orang dululah cerita dari orang dulu, tetapi sekarang ia terpulang kepada individu. Kerana ini sudah macam commercialized di generasi baru. Jadi tak perlulah ada bermiring, tak ada pantang larang. Kalau kita nak sekadar nak ada pantang saja, kalau nak jadi memperjuangkan sesuatu, ada macam nak jadi pahlawan ke apa, memang dia ada pantang larang. Perlu dilakukan. Perlu ya? dilakukan. Okey. Kalau Dan untuk Encik Lasles sendiri, anda melakukan membuat tatu ini secara komersial ya sekarang secara ya? komersial. Dan apa perbezaan? Yang mana lebih sakit? Yang komersial ataupun yang secara tradisional? Dia kurang lebih sama kerana dia orang yang lama asalnya pakai kayu tatuk kata orang tadi. Dia pakai kayu dengan jarum. Jadi moden ni dia orang pun pakai jarum, tapi oleh kerana moden ada mesin, dia orang pakai mesin, tatu mesin. Dia lebih moden lagi, dia lebih cepat lagi, dia lebih jarum dia pun ada tajam lagi, jadi tak rasa. Pun sakit Dan juga.
Bagaimana juga anda melihat senario ya perkembangan seni tatu di Sarawak sekarang? Sekarang memang banyak orang muda berminat tatu. Bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan ya? Memang. Dulu memang sikit saja. Memang. Dia itu seperti kata saya cakap tadi, dia hampir pupus dalam 80-an, Okey. late 80-an, akhir 80-an. Melaka kawan saya dengan saya, kami orang yang pertama, one of the first yang pertama di negeri. Kebanyakan orang tengok, apa ni? Bodoh. Sekiralah. Sekira macam. Ini orang lama. Tapi kami orang memang suka. We want to prove to people this is ethnic Iban. Ya, this itu dia. Seni tradisi masyarakat Iban yang perlu dikekalkan kerana itu adalah jati diri anda Memang. sebagai masyarakat Iban. Dan mungkin ada juga polemik yang mengatakan bahawa apabila bertatu ini ya melambangkan kepahlawanan dan sebagainya. Jadi bagaimana anda cuba untuk memberitahu kepada generasi muda, mungkin kepada mereka yang masih kecil sekarang, masyarakat Iban, untuk anak-anak Iban, untuk mungkin membuat tatu ini bagi menyambung warisan seni tradisi ini. Saya memang setuju. Macam pantang ni, tatu ini, sepatutnya cerita lama dia orang memang ada. Ya. Tapi yang baru ni kalau nak menyambung kepada masa depan, sepatutnya tatu ni melambangkan kepada kita etnik sendiri. Bahkan tak perlu, tak semesti orang Iban. Kebanyakan orang luar negeri, overseas, orang putih, pun macam itu dia suka tatu Dayak Iban. Ya. Jadi yang generasi ini, dia orang jangan malu, jangan takut. Bukan berartinya menjadi gangster. Kena ada di Mori, dia orang ada tatu sendiri. Di Hawaii, dia ada orang tatu sendiri. Betul. Di mana-mana ada tempat yang orang yang kaya dengan budaya dalam segi seni tatu ni. Apa keunikan dan juga keistimewaan tatu Iban? Ya, Dia yang lain ada- daripada masyarakat lain di dunia. Dia ada desain dia sendiri. Dia berbentuk binatang, tapi diubah sesuai. The artistic of the Iban people who have the artistic mind that can create things to be beautiful. Okay. And that is what I see even in myself. Saya sendiri, Ya. kerana kalau ada tatu ni, saya tak melambangkan saya sebagai orang gangster. Ya. Saya melambangkan saya sebagai orang seksi. Ya. Gurau-gurau saja. Itu Okey. gara-gara. Okey. Dan sekarang trendnya corak-corak yang tidak begitu etnik. Jadi apa yang cuba anda nak sampaikan mungkin kepada generasi muda masyarakat Iban di luar sana yang mungkin ingin membuat tatu untuk menyambung warisan seni tradisi masyarakat Iban dan ingin memilih corak-corak yang lebih bersifat etnik. Ramai sekarang trend kalau menurut cara maklumat saya lebih kepada corak-corak yang lebih moden. Apa pendapat anda? Saya setuju. Perkara ni saya memang setuju dengan anda. Sepatutnya macam kita orang Dayak, orang di Borneo sini. Ya. Kalau nak buat tatu, buatlah baik-baik. Jangan corak yang tak ada macam kebanyakan ada tulis ayat yang tak menentu, dengan lettering yang tidak menentu, dengan apa. Jadi kerana desain Dayak sendiri lebih baik dari ada tak payahlah kita nak buat tatu Mori, tatu Hawaii. Ya. Kita Jadilah diri kita, Jadi ya. diri kita. Kerana orang tatu, Sarawak. Orang Sarawak. Tatu, desain Sarawak, di mana-mana kalau kita lihat memang dia cantik. Ya. So, kalau nak berbuat tatu, buatlah tatu jati bangsa sendiri. Bangsa Iban. Bukan sekadar Iban. Saya anggap sebagai Borneo. Tak kira Cina ke ataupun bangsa lain yang Ya. tak kira. Ini kita akan ke hadapan, kita melambangkan desain. Ya. We are in the world dunia desain. Ya, itu dia keunikan. Keunikan Ya, dari betul. Borneo. Dari Borneo ini. Dan satu lagi soalan saya nak tanya, adakah tatu ini melambangkan status seseorang? Kerana saya pernah menemu ramah pahlawan-pahlawan di set Nangwindo ini, mereka mempunyai tatu di leher. Itu apa tu? Itu benar. Okey. Pada masa dulu, kalau saya tak salah, kerana saya masih muda juga, Okey. ada Masih muda. kawan-kawan masih Okey. ada kawan yang mencerita kalau dulu memperjuangkan sekira pada masa itu ada kontroversi politik di Melaya. Soldadu dari sini dibawa ke Melaya, kebanyakannya orang bertatu, bukan orang muda sekarang.
Orang pada masa tu orang yang kebanyakan dia bertatu, dia ada bak kata orang tadi minta maaf dengan izin saya sebut, pengaruh kata orang macam ada orang Melayu cakap dia ada jimat ke apa macam tu. Memang ada. Jadi pada saya pada masa tu orang yang memperjuangkan menolongkan bukan mempertahankan keamanan adalah orang Dayak yang banyak bertatu macam Sarawak Rangers, Iban Trackers. Dia orang yang mempertahankan negara. Ya. Dan dalam masa kurang dari seminit, boleh tak Encik Les berbahasa Iban katakan kepada mereka yang menonton Nang Rindu ini tentang mengapa tatu ini perlu dijadikan seni warisan masyarakat Iban agar tidak pupus di telan zaman. Kurang daripada seminit, Encik. Silakan. Ya. Boleh katakan ya dalam bahasa Iban. Okey, jadi aku siap jakok untuk ngai balas semua bab menua Sarawak. Tokkan di mana-mana semua di seluruh dunia. Nanti kita berpantang, biar berpantang kena desain kita empu, kena ukir kita bangsa Iban, tok ke bangsa Kayan ke Kenyah ke. Biar kena aja desain kita laban ukir kita sikit mana. Awak ke kita boleh melambang kita ngemai kena bak seluruh merta dunia ukir Iban sikit mana hari bonyo. Ya, terima kasih diucapkan kepada Encik Lesdes Manjah kerana sudi bersama kami pada petang ini. Agi hidup Agi Melaban. Ya. Dan kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Nang Rindu. Kembali lagi dalam Nang Rindu, kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Auditorium P. Ramlee Kuching Sarawak. Kami bawakan rancangan Bual Bicara dari Bumi Kenyalang Nang Rindu. Saya Syana Sabri, dan kepada penonton Nang Rindu di mana jua anda berada, anda boleh menonton Nang Rindu ini menerusi myclick.rtm.gov dan ataupun ikuti kami di Facebook. Jadi kepada peminat-peminat Nang Rindu hari ini dalam segmen kedua tadi kita telah mempercikan tentang seni tradisi masyarakat Iban iaitu tatu Iban, dan untuk segmen kedua ini kita ada satu pengisian yang begitu menarik sekali tentang satu Malaysia perpaduan melalui bahasa. Dan saya perkenalkan tetamu saya pada petang ini. Bersama saya ialah Puan Vivi Hana Vun. Ya, apa khabar? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Kita juga ada Puan Nurhayati Asnih. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat datang ke Nang Rindu. Okey. Ya. Dan mungkin ramai yang pernah bertanya kepada saya, ini merupakan rancangan Nang Rindu. Kenapa tidak bercakap dalam bahasa Sarawak? Jawapannya senang saja kerana ini merupakan program nasional, jadi kita cuba untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Jadi maksudnya kalau nak belajar bahasa Sarawak, ini dia segmen yang anda tunggu-tunggukan. Kita bolehlah kelakar bahasa Sarawak kalau nak. Okey. Kita nak beritahu kepada penonton-penonton, Vivi ini latar belakangnya memang pandai bercakap dalam berapa bahasa tu? Okey, kalau bahasa Cina saya boleh berbahasa Hakka, Mandarin, sedikit Cantonese, Iban, Bidayuh dan juga bahasa Sarawak, dan selain daripada bahasa perantaran bahasa Malaysia dan juga English. Ya. Itu dia, lebih daripada 10 lah kalau nak kira tu kan. Ya. Jadi mungkin boleh ceritakan tentang latar belakang anda sedikit. Okey, terima kasih Shanas. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya dalam rancangan Nang Rindu. Nang Rindu jugalah saya berada di situ untuk share tentang latar belakang saya. Okey, saya bersyukur dilahirkan dalam keluarga campuran Cina Iban, di mana bapa saya berbangsa Cina dan ibu saya pula berbangsa Iban, dan saya juga bersuamikan orang berbangsa Melayu Sarawak. Itu dia. Bagaimana pula dengan Puan Nurhayati sendiri? Ya, saya terima kasih. Saya berasal daripada Sabah, berasal dari sebuah daerah kecil di pedalaman bawah bernama Kuala Penyu. Saya berbangsa Bisaya. Tiada darah campuran, tapi tinggal dalam daerah yang banyak etnik. Contohnya Brunei, Bajau, Dusun, dan saya sendirilah. Dan saya dipostingkan di sini di Sekolah Menengah Teknik Sejingkat. Ya, dah berapa lama dah kita di Teknik Sejingkat ya? 4 tahun dah masuk tahun tu. Oh, kita pandai kelakar Sarawak lah. Boleh kakak juga, mantak sikit lah. Mantak sikit bunyi mantak tu macam apa ya?
Macam kekok sikit, kekok. pandai. Tapi faham gila. Okey, sejauh mana Bibi merasakan bahawa komunikasi dalam bahasa tertentu ini penting ya dalam merapatkan hubungan sesama kaum? Okey, bagi saya penting juga, especially kita di Sarawak ni terkenal dengan pelbagai kaum dan etnik, kan. Okey, bagi saya ianya boleh merapatkan silaturahim kita di antara pelbagai kaum. Dan seperti saya sendiri, saya berhubung dengan pelbagai organisasi daripada pelbagai etnik dan kaum dalam kerja harian saya, dan dari situ ianya dapat memudahkan lagi komunikasi di antara saya dengan organisasi pelbagai kaum dan agama tersebut. Dan untuk Puan Nohati sendiri, adakah itu adalah sesuatu yang sukar untuk menyesuaikan diri anda 4 tahun yang lalu di Sarawak? Tidak, sebenarnya tidak. Dia cuma beberapa bulan pertama dia agak sukar sedikit. Apa yang sukar itu, Bah? Bahasa secara asasnya, contoh sia, sito, sinun, au, si. Itu perkara yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Berapa lama anda belajar tu sampai boleh dikatakan pandailah? Pandai, sepanjang 4 tahun itulah. Sepanjang 4 tahun ya. Jadi kalau setakat kami kita yang faham lah. Itu memang faham lah. Kalau kita berkakai, boleh saya boleh faham. Nak balas tu yang lambat sikit. Okey. Dan kelebihan yang anda perolehi apabila dapat bercakap dalam banyak bahasa, Bibi? Okey, contohnya, seperti bahasa yang saya cakap tadi, nak saya bagi contoh juga ke? Okey, contohnya, saya bagi satu contoh, awak nak pergi ke mana? Okey, dalam bahasa Hakka, Cina Hakka, kalau kita nak sebut, Nihi Labui. Kalau bahasa Mandarin pula, kita akan sebut Nichit Nali. Dan begitu juga dengan Cantonese, kita akan sebut Lehoi Pinto. So, kalau bahasa Iban pula, Kini Nuan Tadi. Dan begitu juga dengan bahasa Sarawak, kita pergi sini, Tek. Nak rindok kan? Banyak bahasa. Okey. Jadi memang banyak tu. Ya, memang banyak. Ya. Okey, jadi kalau di rumah, bagaimana ibu bapa anda melentur ataupun memperkasakan bahasa anda? Yang mana satu yang anda cakapkan di rumah? Adakah bahasa Iban ataupun bahasa? Okey, kalau di rumah, actually kalau parents saya, bapa saya sebenarnya dia pure Chinese dan mak pure Iban. Tapi disebabkan perkahwinan tu, ibu saya belajar bahasa Hakka dan begitu juga bapa saya belajar bahasa Iban. So kami sebagai anak ni kami cakap campur. So Iban dan juga Cina. Yang Cina tu contohnya seperti Hakka dan Mandarin lah, memang bahasa yang digunakan di rumah. Dan bila saya bersama keluarga, bersama suami saya, kita banyak bercakap dalam bahasa Melayu Sarawak lah. Memang kelakar Sarawak lah di rumah. Okey, kita ada satu paparan yang menarik sekali. Jadi kita sebenarnya di Sarawak ni perkataannya sama, tetapi maksudnya berbeza. Kan? Jadi mungkin ada antara kita kalau datang Sarawak mula-mula sekali, kita hairan. Kalau kita kata, Bibi, lawa nak jok kita. Jadi kalau di Sarawak, kalau Vivi lawa tu di Sarawak maksud dia apa? Cantik. Tetapi di Sarawak lawa tu maksudnya ialah sombong. Sombong. Jadi banyak sebenarnya macam di belakang saya kita lihat apa antara perbezaan bahasa Melayu Sarawak, bahasa Malaysia. Kelakar maksud dia cakap, lawa sombong, penat, kebas, tikam baling padah, beritahu kepak, penat, kacak, cantik. Kalau dia kata Nohati, kacak kita. Maksud dia cantik. Banyak. Tapi yang lawa tu lah. Dia tu lawa lah. Kalau lawa dekat Sarawak ni maksud dia sombong. Jadi itu antara perbezaannya. Jadi pernah tak terkena sedikit tempias begitu mula-mula masuk di Sarawak ini, dan terjadinya beberapa peristiwa yang menarik yang boleh dikongsikan? Kalau saya perkataan lawa tu saya memang dah tahu dari awal. Cuma perkataan macam sini kalau ikutkan bahasa Melayu betul, sini adalah sekarang tempat ini. Oh, itu untuk Sabah ya? Sini, SINI. Sini. Tapi kalau Sarawak sini di mana? Di mana? Okay. Saya pernah terkena dekat tahun pertama saya posting, saya pergi ke sebuah bank, dia tanya, "Awak kita kerja sini?" Saya jawab, "Sinilah." "Oh, sini." Dia tanya sekali lagi, "Kita kerja sini?" "Ya, kerja sini."
saya tak faham soalan, saya tak faham perkataan tersebut. Tapi mungkin dah 2 kali dia tahu, okey, maksudnya dia bukan orang lokal. Perkataan tersebut. Ya. Okey. Dan kita nak tahu juga dari Puan Bibi sendiri, bagaimana latar belakang keluarga mempengaruhi anda dalam mengetahui bahawa anda boleh bertutur dalam banyak bahasa. Jadi latar belakang keluarga itu bagaimana pengaruhnya sedikit sebanyak memberikan kelebihan itu kepada anda supaya dapat digunakan oleh anda apabila bertugas ataupun sebagainya. Okey, kalau saya contohnya seperti perayaan Tahun Baru Cina, kerana kami Tok Nang banyak perayaan disambut. Okey, berapa lagi perayaan disambut? Contohnya macam Chinese New Year, Hari Gawai dan Raya juga sebab ikut husband, and also Christmas lah sebab ibu kan. And then contohnya macam Tahun Baru Cina. Kita akan berbahasa Cina lah dengan keluarga-keluarga, rakan-rakan. So kalau contohnya macam perayaan Gawai di mana masa kita berkumpul berjumpa dengan keluarga dan rakan-rakan, so kita berbahasa Iban. So ada certainnya kita bahasa Bidayuh juga. So macam dia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Sangat boleh. Ini nak tanya, kalau dengan suami bercakap dalam bahasa apa tu? Dalam bahasa Sarawak lah. Bahasa Sarawak. Dia lah yang ajar. So dari sedikit dia faham bahasa Iban semua fahamnya. Dia faham tapi tak pandai nak nyebut lah, asyik pandai nyebut. So contoh macam saya, pengalaman saya macam mana saya boleh tahu bahasa Sarawak. Actually, jujur saya katakan, perkataan pertama yang saya tahu dalam bahasa Sarawak adalah kamek. Dulu saya ingatkan kamek tu kemek. So saya, sebab dulu saya belajar dengan masa sekolah menengah, saya banyak bergaul dengan rakan-rakan yang selain daripada Cina dan Iban. So dari situ saya ambil note, letak dalam nota kecil. So saya praktikkan setiap hari. So bila bertemu dengan rakan-rakan, jadi kita sedikit sebanyak, mereka membantu saya juga untuk memperhalus bahasa Sarawak dan sebagainya lah. Dan contohnya macam Cantonese tadi, saya belajar dengan menonton televisyen. So, saya ni suka drama Cantonese. So dari televisyen lah sebenarnya. Dan baiklah, kita sebenarnya ada banyak lagi nak dikongsikan, tapi selepas ini kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Nang Rindu, anda masih lagi bersiaran secara langsung bersama kami dalam Nang Rindu, masih lagi membicarakan tentang satu Malaysia perpaduan melalui bahasa. Saya Syarna Sabri. Dan hari tu bolehlah kami kelakar dalam bahasa Sarawak, memandangkan topik kita pada petang tu nang bahasa Sarawak lah, no? Bahasa Sarawak, bagaimana penyatuan bahasa dalam melahirkan perpaduan dan juga kegebilangan bahasa kita. Jadi Vivi dan juga Hayati bersama kami pada petang ini, dan Hayati sebagai orang Sabah, kita nak tanya bagaimana dengan penerimaan orang Sarawak bila mula kita datang di situ dulu. Okey kasih. Penerimaan sangat mengujakan. Penerimaan yang tidak disangka. Kita lalu immigration, tengok IC, orang Sabah. Wah, okey, cop. Jalan. Pergi sekolah, terus student, cikgu orang Sabah, boleh bakal kau? Terus. Jadi suasana tu menerima dengan baik. Dan memang mengujakan. Pernah tak mengajar anak-anak Sarawak bahasa Sabah? Memang, kami akan bertukar bahasa. Mereka kata, cikgu kena belajar bahasa Sarawak supaya kita boleh bercerita. Dan cikgu pun kena ajar bahasa Sabah, kita boleh bercerita. Jadi, sangat memujakan, memang terbaik. Dan Vivi sendiri, bagaimana supaya dapat melentur anak anda supaya dapat bercakap dalam bahasa-bahasa yang banyak ini, dua bahasa untuk anak. Macam saya, saya ada seorang puteri, anak perempuan. Dia, saya sedang dia selalu dia bercakap berbahasa Inggeris sebab dia nenek dia yang membawa dia bercakap bahasa Inggeris. So, saya cuba untuk mengajar dia untuk belajar bercakap bahasa Cina. Contohnya seperti Hakka, Mandarin dan juga bahasa Iban. Dia pandai dengar tapi dia belum pandai bertutur dengan betul.
Dan juga penyesuaian anda dengan keluarga, adik keluarga yang lain mungkin ada yang tidak berasal daripada Sarawak dan sebagainya. Bagaimana menyesuaikan diri itu? Okey, macam saya ni boleh dikategorikan satu Malaysia keluarga. Kita memang satu Malaysia. Seperti ayah saya dia kahwin dengan ibu saya yang bangsa Iban. Ya. Okey, makcik saya dia kahwin dengan bangsa Punjabi. Jadi kita ada keluarga yang berbilang kaum. Contohnya masa di Bali bila bertemu, okey kita dapat berinteraksi, boleh berinteraksi, maksudnya saya lebih memudahkan lagi lah untuk bercakap dalam pelbagai bahasa lah. Maksud saya kita dalam masa yang sama kita belajar ya. Belajar Bahasa Hindustan semua sepandai lah. Pandai kah? Si pandai Si lah. pandai gila. Hindustan si Okey. pandai gila. Okey. Kenapa? Itulah dia kekuatan Ni. kita. Satu Malaysia, identiti Negeri Sarawak ini memang menarik sekali. Kita ada banyak kaum di sini, Iban dan sebagainya. Dan yang paling penting juga apabila kita berinteraksi antara satu sama lain tu, kita di Sarawak ini kalau memang tak sah kalau tidak bersama-sama bersatu padu atas nama bahasa dan juga perpaduan. Dan mungkin ramai juga yang berkata bahawa susah nak belajar bahasa Sarawak. Jadi pendapat anda Noel bagaimana? Tak susah. Macam saya katakan tadi, dia susah awal bulan yang pertama saja. Selebihnya tidak. Jika kita betul-betul menerima keadaan di mana kita berada sekarang. Kita bergembira dengan keadaan tersebut. Kita dengar apa perkataan yang mereka sebut. Kita belajar, tanya maksud dia apa dan cuba sepatah demi sepatah bercakap. Walaupun orang kata mantak, kekok, tapi sekurang-kurangnya cuba. Dan orang yang mendengar itu akan bangga. Sekurangnya cuba. Orang luar Sarawak dia boleh cuba bahasa Sarawak. Itu sesuatu yang membanggakan sepatutnya. Dan adakah anda berdua bersetuju tentang bahasa itu merupakan pembina bangsa kita? Setuju. Setuju. Ya. Sebab setiap bangsa mempunyai bahasa yang tersendiri, yang ada kelasnya tertentu di peringkat tertinggi, dan bahasa merupakan salah satu interaksi sosial yang sangat penting untuk menyampaikan maklumat. Dan jika maklumat itu sampai dengan tepat, hubungan persefahaman akan wujud. Itu kepentingannya bahasa. Dan bagi saya sendiri, penguasaan bahasa Melayu saya adalah disebabkan oleh kawan baik saya dulu, orang KL. Jadi dia dah 10 tahun di Sarawak. Jadi kami berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Jadi saya tidak kekok bercakap dalam bahasa Melayu di mana juga, dan juga kalau di Sarawak kita kakak Sarawak lah. Ya, betul. Tapi memang di Sarawak ini kalau di Miri, di Kuching lain bunyinya kan. Lain dengan pelbagai rentak dan juga ritmanya, tapi sama sebenarnya. Okey, jadi pertama bahasa yang anda paling rasa susah sekali, Vivi, apa? Yang susah sekali nak dipahami dan dipelajari. Okey, contohnya terima kasih Shahnaz. Okey, kalau bahasa Cina ni dia sebenarnya terdiri daripada banyak bahasa. Seperti yang katakan saya tadi, yang selain daripada Hakka, Mandarin, Cantonese tu, dia ada Hokkien, ada Fuchao dan sebagainya. So saya sebenarnya suka dengan bahasa Fuchao, Chinese, tapi suka kerana mungkin sebutan dia saya kurang untuk saya memang rasanya belum lagi lah dapatnya. Okey, contoh yang ni lagi, mak mertua saya, ibu mertua saya, dia berasal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang Pulau Pinang, orang Utara. Jadi saya ingin sekarang ni saya rasa saya akan belajar sedikit demi sedikit bahasa Utara. Yang saya tahu bila kita musim perayaan Hari Raya, kita bila balik ke kampung, datuk dan nenek cakap awak hang tak siap lagi. Jadi yang tu bagi saya bagi saya sangat unik. Saya rasa saya ingin mempelajari bahasa tersebutlah melalui ibu mertua lah. Dan itu dia kelebihan kita satu Malaysia. Dan ada juga yang mengatakan bahawa bahasa Sarawak ini bahasa yang mudah difahami, tidak susah, dan penguasaan anda 4 tahun. Dan sehingga sekarang bagaimana penyesuaian kalau terjumpa dengan orang Sarawak di Kuala Lumpur ke di Sabah, terus kelakar Sarawak kah ke tak ni? Saya bercakap Sarawak bukan dengan orang Sarawak, orang Sabah sendiri. Perkataan yang sering saya sebut si.
C. C. Saya bercakap Sarawak pada dekat Sabah. Okay, contoh. Kita bagaimana ni? Kalau anda di Sabah, maksudnya tersasul lah. Tersasul lah. Sebab dah lama di Sarawak ni. Okey, faham. C. Tapi bukan. Tertukar. Ya. Betul lah. Okey. Jadi bagaimana nak cakap jangan lupa tonton Nang Rindu pada minggu depan. Oh, dalam bahasa Sabah. Dalam bahasa Sabah. Tengok mana? Okey. Di sini. Okey. Bah, jangan lupa tengok Nang Rindu minggu depan Okey. Okey, dalam bahasa Sarawak ni pula. Ibu lupa kita nak menonton rancangan Nang Rindu pada minggu hadapan. Ya, dah lain dah bunyi dah sama dah. Benar, Sama je lah. Oh, ibu lupa. Yang lebih kurang sama lah. Okey. Macam ni bahasa Hakka? Kalau okey, mungkin saya boleh bahas Mandarin Okey, Mandarin. 不要忘记看这个星期的Nang Rindu. Ya. Dan apa-apa pun okey, kita ucapkan terima kasih. Diucapkan kepada Puan Vivi dan juga Vivi Hana pun dan juga Puan Norati Asni kerana sudi memeriahkan set Nang Rindu pada petang ini. Dan apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga produksi Nang Rindu dan juga seluruh rakyat Malaysia kerana terus menyokong Nang Rindu pada minggu ini. Sekian saja daripada saya sehingga kita berjumpa pada episod-episod yang akan datang insya-Allah. Ya, sekian saja daripada saya Syahna Sabri. Assalamualaikum.